الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat limpahan rahmatnya di dunia dan di akhirat kala, insya-Allah. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajiban menunaikan solat Jumaat. Sebelum memulakan bicara, mimbar mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan sidang jemaah sekalian mengenai peningkatan kes jangkitan demam denggi di wilayah Persekutuan yang berada di kedudukan ketiga tertinggi bagi kes lokasi denggi di seluruh negara dengan mencatatkan 4 kes kematian dari bulan Januari hingga April 2022. Justru bersama-samalah kita mengambil langkah-langkah pencegahan dengan membuat pemeriksaan persekitaran rumah, kediaman dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Masukkan ubat jentik-jentik ke dalam bekas simpanan air di rumah dan tutupkan dengan kemas. Di samping itu, berikan kerjasama kepada anggota pejabat kesihatan daerah yang menjalankan pemantauan dan pencegahan nyamuk Aedes di kawasan perumahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kehidupan kita setiap masa. Sidang jemaah yang berbahagia, hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin. Hari yang penuh dengan kelebihan dan keutamaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya melalui ibadah fardu dan sunat. Kemuliaan hari Jumaat ini hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui pensyariatan solat fardu Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 sebagaimana dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penekanan yang jelas terhadap larangan berjual beli setelah azan solat Jumaat dilaungkan. Segala urusan perniagaan perlu dihentikan apabila seruan azan berkumandang. Sedarkah kita betapa perkara ini sangat ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah pengharaman ini melibatkan lelaki muslim yang bermukim dan dituntut hadir mengerjakan solat Jumaat? Mereka sewajarnya bergegas ke ruang solat
untuk bersama mendengar khutbah dan mengambil manfaat daripadanya. Sidang Jumaah yang dikasihi lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan solat Jumaat merupakan perbuatan yang ditegah, kerana solat Jumaat hukumnya adalah wajib ke atas setiap individu Muslim. Orang yang meringan-ringankan hukum Allah ini akan mengundang kemurkaannya. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimallahu taala daripada Abi Al-Jadi Ad-Darmi radhiyallahu taala bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Bermaksud, sesiapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hatinya. Allahu Akbar. Mendirikan solat Jumaat mestilah menjadi keutamaan kita. Jika sebelum ini kehadiran jemaah dihadkan akibat pandemik COVID-19, namun kini keadaan kehidupan kita semakin normal untuk solat berjemaah dengan kebenaran merapatkan saf dikuat-kuasakan. Namun amat mendukacitakan apabila melihat masjid dan surau Jumaat masih lagi lengang, biarpun azan sudah dikumandangkan. Apatah lagi kebenaran mendirikan solat Jumaat di kebanyakan surau Jumaat sementara telah pun ditamatkan. Sewajarnya masjid-masjid dan surau-surau Jumaat dapat dipenuhkan sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Amat membimbangkan jika ramai dalam kalangan kita mengabaikan kewajipan ini kerana sudah terbiasa untuk tidak melakukannya. Justru peringatkanlah kepada setiap lelaki yang mukallaf dalam kalangan ahli keluarga, sahabat handai, rakan sekerja dan jiran tetangga untuk bersegera hadir menunaikan kewajipan solat Jumaat. Bersegera hadir ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat adalah adab yang amat dituntut. Perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'at al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaika yastami'una adh-dhikr." Bermaksud, sesiapa yang mandi di hari Jumaat dengan mandi yang sempurna lalu menuju ke masjid, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti orang yang menyempurnakan korban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada waktu kedua, dia seperti menyempurnakan korban seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada waktu ketiga, dia seperti menyempurnakan korban seekor kambing. Sesiapa yang pergi pada waktu keempat, dia seperti menyempurnakan korban seekor ayam. Sesiapa yang pergi pada waktu kelima, dia seperti mempersembahkan korban sebiji telur. Apabila imam keluar untuk berkhutbah, para malaikat akan berhenti mencatat untuk turut sama mendengar khutbah. Sesungguhnya solat Jumaat mempunyai hikmah yang besar
kepada umat Islam. Di samping solat Jumaat menjadi kewajipan kepada umat Islam, melaluinya persaudaraan dan perpaduan dapat diperteguhkan. Pengabaian terhadap kewajipan ini pastinya membawa kepada perpecahan ummah dan hilanglah penghayatan terhadap kewajipan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika solat Jumaat sanggup ditinggalkan, bagaimana mungkin kita mampu istiqamah melazimi solat fardu berjemaah di masjid dan surau yang berhampiran? Betapa lemahnya iman kerana tidak mampu melihara tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Justru marilah kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan solat Jumaat dan solat fardu secara berjemaah. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah melakukan amalan ketaatan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Pertama, hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin. Rebutlah segala kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tekun menjalani ibadah fardu dan sunat. Yang kedua, bersegeralah hadir ke masjid dan surau Jumaat yang berhampiran bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Ambillah hikmah dan pengajaran melalui khutbah yang disampaikan. Yang ketiga, peringatkanlah kepada setiap lelaki yang mukallaf di kalangan ahli keluarga, sahabat handai, rakan sekerja dan jiran tetangga untuk bersegera hadir menunaikan kewajipan solat fardu Jumaat. Marilah sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Bermaksud, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar, iaitu berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha marakum bi amrin 'azim amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainnah sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya dengan manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur, amanah, berintegriti, tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugasan dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan penipuan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.